Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya Mazrona Kalinggalan dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 8 Disember 2021. Kerajaan Sabah dengan Petroleum Nasional Berhad Petronas memeterai perjanjian kerjasama komersial CCA dalam usaha membangunkan industri minyak dan gas di negeri ini. CCA ditandatangani Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Safar Untung dan Presiden serta Ketua Pegawai Eksekutif Petronas Datuk Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz di Menara Kinabalu. Berucap selepas menyaksikan majlis pemeteraian tersebut, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata perjanjian ini menandakan lembaran baharu kerjasama yang lebih erat antara kerajaan negeri dan Petronas. Sehubungan itu, Datuk Haji Ji mengumumkan penubuhan syarikat minyak dan gas milik penuh negeri iaitu SMJ Petroleum Sendirian Berhad. Syarikat itu akan menerajui penyertaan komersial negeri dalam industri minyak dan gas serta menyelaras semua syarikat berkaitan kerajaan negeri sedia ada. Ia bagi memastikan terma serta syarat CCA berjaya dilaksana untuk kepentingan Sabah. CCA akan mewujudkan persekitaran yang lebih inklusif bagi industri minyak dan gas di negeri ini, termasuk luar pesisir serta darat, dan kerajaan negeri menerusi SMJ Petroleum Sendirian Berhad akan mendapat bimbingan Petronas agar berupaya menjadi pemain industri yang kukuh. Selain itu, CCA akan membenarkan penyertaan syarikat atau kontraktor dari Sabah dalam program pembangunan vendor dan Petronas akan berusaha memberi lebih banyak kontrak kepada rakyat Sabah dalam proses tender. Beralih kepada sidang Dewan Undangan Negeri Dun Sabah ke-16, Kerajaan Negeri sedang mengkaji untuk menambah kuota program perumahan rakyat termiskin PPRT di negeri ini. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim berkata purata permintaan tahunan bagi unit rumah yang memenuhi keperluan golongan miskin tegar di Sabah adalah sekitar 4,500 unit. Jelas Datuk Jahid, tahun ini kementeriannya diperuntukkan 400 unit PPRT untuk diagihkan. Jumlah tersebut masih kurang daripada keperluan sebenar. Menjawab soalan adun Liawan, tambah Datuk Jahid, kementeriannya telah mengambil usaha untuk menambah kuota PPRT di Sabah, termasuk menghantar surat kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar di peringkat persekutuan. Selain itu, KPLB Sabah juga bekerjasama dengan pejabat daerah untuk menyusun unjuran permintaan pembinaan perumahan PPRT bagi tempoh 5 tahun yang juga telah dihantar ke peringkat persekutuan. Majlis Ugama Islam Sabah MUIS telah mendaftarkan 421 hektar tanah wakaf setakat ini. Ia meliputi tanah wakaf masjid, tanah wakaf khas surau, tanah wakaf khas sekolah agama negeri, tanah wakaf am, tanah wakaf anugerah kerajaan, tanah wakaf individu atau sumbangan. Menurut Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif, kesemua tanah wakaf ini ditadbir urus Lembaga Pengurusan Wakaf Negeri Sabah yang ditubuhkan pada 1 Januari 2019. Datuk Arifin menjawab soalan adun Sungai Manila, Mokran Ingkat semasa persidangan Dun Sabah di Kota Kinabalu. Sementara itu, menjawab soalan adun pintasan Fairuz Rendan mengenai usaha kementerian meningkatkan potensi pelajar, Datuk Arifin berkata, kerajaan negeri telah memperuntukkan 15 juta ringgit untuk fasa 1 bantuan ihsan komputer baik kepada 10,000 pelajar IKASIH yang menduduki Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM. Ia bagi membolehkan pelajar menggunakan komputer untuk mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah dan untuk kegunaan di Institut Pengajian Tinggi Kelak. Selain itu, bantuan khas tunai peperiksaan bakti RM200 secara sekali beri kepada pelajar yang menduduki peperiksaan SPM, semester akhir STPM dan Sijil Tinggi Agama Malaysia tahun ini. Bantuan ini melibatkan peruntukan RM7.6 juta yang memberi manfaat kepada 37,835 pelajar. Taman Cadangan Teluk Darwal Lahad Datu berkeluasan 117,000 hektar kini dalam proses kajian dan dokumentasi sebelum dijangka diwartakan penghujung tahun 2023.
Menurut Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin, Taman-Taman Sabah sedang menyediakan pelan cadangan sempadan warta dan borang permohonan tanah untuk dikemukakan kepada Jabatan Tanah dan Ukur. Beliau menjawab soalan adun dilantik Datuk Yong Tek Lee dalam sidang DUN Sabah. Dalam pada itu, Datuk Jafri memaklumkan terdapat 6 taman marin di Sabah telah diwartakan di bawah enakmen Taman-Taman 1984 di bawah kategori 2 dan 6 mengikut Persekutuan Antarabangsa Pemeliharaan Alam Semula Jadi. 4 taman dalam kategori 2 iaitu Taman Tunku Abdul Rahman, Taman Pulau Tiga, Taman Pulau Penyu dan Taman Pulau Sipadan yang dilindungi sepenuhnya. Manakala Taman Marin Tun Sakaran dan Taman Marin Tun Mustafa dalam kategori 6 yang membenarkan penangkapan hasil laut secara tradisi yang mesra alam. Kerajaan negeri mengutip 1.56 bilion ringgit cukai jualan ke atas produk petroleum sejak cukai itu mula berkuat kuasa pada April tahun lalu. Cukai jualan negeri ke atas produk petroleum yang dikenakan ke atas minyak mentah petroleum dan gas asli serta gas asli cecair pada kadar 5% bagi setiap produk tersebut. Pembantu Menteri Kewangan Jasni Hidayah berkata anggaran asal kutipan cukai tersebut tahun ini berjumlah 1.25 bilion ringgit. Namun ekoran kenaikan harga komoditi, anggaran itu disemak kepada 1.4 bilion ringgit. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan adun luyang dalam sidang DUN di Kota Kinabalu. Sementara itu menjawab soalan adun api-api, Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Julita Majungki berkata 3,852 bakul makanan telah diagihkan kepada penduduk dalam kawasan DUN api-api melibatkan 55 lokaliti bagi tempoh Januari hingga November lalu. Berdasarkan data Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, daripada jumlah itu, kategori B40 dan IKASI menerima 304 bakul makanan, kategori kuarantin 1,087 bakul dan kategori B40 tercicir 264 bakul makanan. Perkembangan semasa COVID-19, jumlah kes harian kembali naik semalam dengan 307 kes baharu positif, meningkat 36 kes lebih tinggi daripada hari sebelumnya. Kota Kinabalu kembali menjadi penyumbang utama kes harian di Sabah dengan 47 kes baharu. Dalam kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Mancun, 3 lagi daerah turut merekodkan peningkatan kes baharu iaitu Pinampang, Ranau dan Papar. Manakala Tuaran dan Putatan mencatat penurunan kes dan 5 lagi daerah iaitu Kalabakan, Nabawan, Kunak Kinabatangan dan Semporna tidak mencatat sebarang kes baharu. Secara keseluruhan, 295 kes daripada jumlah kes baharu dalam kategori 1 dan 2, 2 orang kategori 3, 4 orang kategori 4 dan 2 orang kategori 5. Sementara bilangan pesakit sembuh terus mengatasi kes baharu dengan 400 pesakit discharge dari hospital dan PKRC awam. 5 kes kematian dilaporkan di 4 daerah. Sebelum beralih ke berita seterusnya, kita ikuti statistik terkini kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Sempena 100 hari pemergian almarhum Tun Sakaran Dandai, Majlis Forum Khas bertajuk Tun Sakaran dalam Kenangan Meniti Zaman Merentas Cabaran dan tahlil ke-100 hari diadakan di Masjid Bandaraya MBR Kota Kinabalu. Majlis anjuran bersama Pertubuhan Kebajikan Islam Sabah Perkis, Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia dan MBR. Perasmian majlis ini disempurnakan Mufti Kerajaan Negeri Sabah Datuk Ustaz Bungsu Aziz Jaafar. Tidak dapat kita nafikan jasa beliau terutama dalam usia daripada zaman almarhum Tun Datuk Mustafa sampailah ke saat-saat akhir hayat beliau almarhum. Beliau masih lagi aktif dalam dakwah. Beri ruang dan peluang kepada ramai rakan sahabat supaya dapat sama-sama menyampaikan hasrat mereka yang mana dalam keadaan COVID kita memang agak terhad untuk di rumah,
maka kita adakan di masjid. Kita hidup sezaman dengan beliau dan saya sendiri secara pribadi selalu dekat dengan beliau dan memang kami tahu beliau ni orang yang penyayang, ya, penyabar, orang yang mengambil berat. Begitu juga dengan masalah-masalah rakyat kita di Sabah ini, masa dia jadi pemimpin. Banyak terima kasih kepada para ahli panel yang turut mengulas riwayat hidup Ayahanda Tun Sekaran. Beliau memang begitu amat prihatin kepada pembangunan rakyat. Selain forum khas, majlis ini turut mempamerkan sejarah hidup almarhum. Sabah Junior FC SJFC bawah 14 tahun berjaya mendapat tempat ketiga dalam La Liga Youth Tournament atau kejohanan remaja La Liga yang berlangsung di Ibu Negara baru-baru ini. Kejohanan selama 2 hari itu disertai 13 pasukan dari seluruh negara. Pengurus pasukan SJFC Jumat Jimmy memberitahu SJFC berjaya merangkul tempat ketiga selepas menewaskan pasukan NFDP Johor Bahru 3-2 menerusi sepakan penalti. Katanya pemain SJFC akan dilatih sebaik mungkin agar bakat mereka dapat diketengahkan ke peringkat lebih tinggi. Dan saya akan mengharapkan ada pemain saya yang akan dipilih ke Liga Spanyol dan akan berlatih di sana. Menunggu keputusan daripada penganjur. Dia akan memberitahu kelak dengan saya. Beliau ditemui pemberita RTM di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu. Sementara itu, pemain SJFC teruja dengan pencapaian pasukan dalam kejohanan tersebut. Perasaan saya happy lah dapat ikut ni tournament dan dapat nombor dekat tournament ni. Harapan saya dapat mewakili negeri Sabah untuk bermain di peringkat yang lebih tinggi dan dapat mewakili Malaysia. Perasaan kami tim di sana first kami gembira sebab menang. Tetapi tim kami masuk final itu kami kalah dengan Negeri Sembilan. Mungkin kami nolak, ada jatuh sedikit kami punya perasaan. Tapi kami tidak putus asa, kami lawan balik. Kami syukurlah kami dapat nomor 3. Kejohanan remaja La Liga di bawah Kementerian Pendidikan yang memfokuskan akademi dan kelab bola sepak kalangan akar umbi dan belia di negara ini. Baik, sekian berita pagi Sabah. Terus patuhi SOP bagi mengekang penularan COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Saya Mazrana Kalinggalan, salam hormat. Malaysiaku negara tercinta, aku bangga menjadi warganya. Walaupun pelbagai budaya, semua hidup rukun dan harmoni. Ada gurau senda, musik dan mengusik, terjalin hubungan mesra.